tanya apa pendapat orang Malaysia bila kita sebut Indon, Ya, betul. dan mereka orang sana dia terasa hati mengatakan yang kita ni mengutuk ataupun memperkecilkan ataupun merendahkan mereka. Jadi kita tak nak salahkan yang claim, sebab hak korang. Orang Indonesia dia ada hak untuk pertahankan budaya dia. Tapi yang kau kena faham kat sini, budaya bukan untuk direbut, budaya untuk diperkenalkan. Kalau kau rasa budaya kau ada kat Malaysia, why not kau berbangga, wah budaya apa ada kat sana. Jadi tak ada istilah claim, sebab budaya ni untuk dikongsi, bukan untuk diklaim. Okay, lanjutlah bro. Bila Mana bila sebenarnya kau comeback ni bro? Sebab kita perlukan lah orang-orang yang memang nak antara Indonesia Malaysia ni adem ayem sejahtera gitu loh, damai, tidak ada pergaduhan-pergaduhan kecil lah kalau boleh kan. Sebab tu aku tunggu next content kau ni agar lebih semangat lah untuk para YouTuber ni. Kalau nak cakap pasal comeback itu mesti akan comeback. Sebab kalau tak comeback, takkan aku nak sia-siakan channel tu yang dah ada subscriber kan. Ya, bukan, dia sebenarnya macam ni. Kita nak buat konten, kita kena sketch betul-betul tau konten. Kalau kita nak buat konten, banyak je konten yang kita boleh buat. Pelbagai, memang beribu-ribu idea kau boleh buat konten. Tapi yang nak menjurus ke kita nak buat apa, konten yang kosong negativity itu susah. Tapi sekurang-kurangnya kurang orang yang berkomen negatif. Sebab kau berusaha pun untuk buat konten positif bila jumpa titik perbezaan tu sikit je lah, terus akan masuk bocah-bocah ajaib ni. Dia akan buat provokasi tau. Itulah. Sikit je. Kau buat satu konten yang menyatukan ni. Sampai satu point ni jumpa titik perbezaan. Okey, kita sentuh bab budaya lah. Ya, betul. Budaya Malaysia dengan budaya Indonesia, dia sama, hampir sama. Tapi macam aku cakap, sampai titik perbezaan tu dia dah mula, aku punya lagi baik, aku punya lagi baik. Okey, dia claim sana claim sini lah. Kita tak nak salahkan yang claim, sebab hak korang. Orang Indonesia dia ada hak untuk pertahankan budaya dia. Tapi yang kau kena faham kat sini, budaya bukan untuk direbut, budaya untuk diperkenalkan. Kalau kau rasa budaya kau ada kat Malaysia, why not kau berbangga, wah budaya apa ada kat sana. Daripada kau bertekak macam itu budaya aku. No, Malaysia tak pernah. Kalau orang Indonesia tengok, Malaysia tak pernah claim budaya. Sebab macam kat sini kita pun ada masyarakat Jawa dekat Malaysia. Ya, betul. So hak orang Jawa yang berada kat Malaysia untuk mengamalkan budaya mereka kat sini. Jadi bila kerajaan Malaysia menafikan budaya diorang, contoh, engkau orang Jawa. Jadi contoh engkau seorang orang Jawa dan engkau adalah warga negara Malaysia. Okey, ni contoh ni. Dan tiba-tiba engkau nak angkat budaya engkau. Engkau bangga ni, aku orang Jawa, aku nak angkat budaya aku. Dan kerajaan Malaysia, no, engkau dekat Malaysia budaya engkau tak boleh naik. Budaya engkau tak boleh ditonjolkan kat Malaysia. Jadi kau rasa apa orang Jawa yang berbangsa Jawa tapi orang Malaysia, budaya dia tak diangkat kat sini? Apa perasaan mereka? Mesti dia macam gila lah. Faham tak? Betul. Kau kejam sangat. Mentang-mentang aku orang Jawa, engkau tak nak angkat aku punya budaya kat negara engkau. Okey, itu satu. Salah pula kan. Jadi serba salah. Bila jadi macam okey, kerajaan Malaysia ni diversity bro. Budaya Cina pun diamalkan kat sini. Yes, budaya betul. India pun diamalkan kat sini. Budaya Indonesia yang berbangsa Jawa kat sini, yang berbangsa Bugis, yang berbangsa Minang, semua diamalkan.
Jadi bukan sebab claim tau, bukan sebab orang Malaysia ataupun kerajaan Malaysia claim budaya tu, bukan. Kami meraihkan budaya tu sebenarnya. Sebab kami pun ada orang Jawa, orang Malaysia, warga negara Malaysia tapi berbangsa Jawa. Mereka ada hak juga untuk ketengahkan budaya yang diorang ada. Yes, Faham tak? betul, betul. Jadi kenapa tak ada istilah claim? Tak ada istilah claim. Diorang orang sini, diorang Dia angkat budaya diorang. tak. Sepatutnya orang Jawa yang besar ni, yang apa, main Jawa dekat Indonesia, Pulau Jawa, sepatutnya diorang berbangga, wah, budaya aku sampai ke negara seberang. Yes, betul. Dia jangan claim. Jangan isukan, oh aku claim. Tak ada. Dia orang Nusantara ni sebenarnya dia bukan mungkin macam adik-beradik lah. Adik-beradik sikit-sikit jadi masalah. Betul tak? Yeah. Budaya kita bila diangkat oleh Mak Saleh, kita bangga tau. Wah, Mak Saleh angkat budaya kita. Sampai Wah, sana kan. faham tak? Sampai luar negara. Sampai dekat England, sampai dekat Amerika. Kita bangga. Tapi once kita Nusantara mengangkat sesama sendiri, engkau claim aku punya budaya. No, kita kena ubah mentaliti tu. Yes, betul bro. Itu aku setuju dengan kau ni. Tapi adakah budaya ni dia patenkan bro? Dipatenkan macam contoh Reok Ponorogo kan di Johor ada kan. Dipatenkan. Macam lagu Rasa Sayang Sayange hari itu sama juga. Dia apakah dipatenkan di negara Malaysia bahwa ini hak Malaysia itu? Macam tu ke tak? No, tak ada. Dia macam patternkan budaya. Dia tetap kita orang akan, kalau kau pergi kat muzium-muzium negara, Itulah. ataupun mana-mana tempat lah, kalau nak sebut pasal pattern ni, aku tak berapa mendalam sangat bab ni. Tapi setahu aku, tak ada budaya Indonesia ataupun hak-hak orang Indonesia yang dipatternkan dekat sini. Oh, berarti tak ada Kalau ada pun contoh yang paling isu hari tu pasal visit Malaysia tak silap. Iyalah itu. Akulah, Rasa sayang-sayangnya itu. Satu iklan yang ada itu satu. Lepas tu ada satu iklan yang ada tarian pendek. Oh ya. Yeah. Daripada Bali. Itu jadi isu tu. Bila kau punya satu budaya ni diletakkan dalam satu advertisement, itu bukan memandangkan claim, tak ada. Kau patutnya patutnya bangga, wah, ada dekat sana aku punya budaya. Yes, betul. Sebab tak ada bukti pun kita orang ambil. Kalau nak sebut pasal batik, kalau kau tanya penggiat-penggiat batik dekat Malaysia pun, diorang akan tetap kata batik yang sebenar-benarnya berasal dari Nusantara. Dia takkan cakap sebab Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura dan segala macam nama negara ni baru je wujud. Budaya ni dah beribu-ribu tahun wujud. Jadi kau tak ada hak nak cakap ini aku punya origin aku. Tapi kau ada hak juga sebab engkau besar dan engkau memang pegang budaya tu. Tapi kalau kau kena faham, kat Kelantan pun diorang ada batik diorang. Yes. Beza tau. Batik Indonesia kalau kau nak tahu, faham. Side by side dengan batik Kelantan, sangat berbeza. Ya bro, sebab tapi memang berbeza jauh sebenarnya. Cuma nama je. Nama batik. Tapi kalau kita bandingkan tu memang beza jauh. Betul. Batik ni kalau nama pun Nusantara bro. Kita punya bahasa ni pun takkan kau nak claim. Engkau faham aku faham kau. Betul. Betul tak? Nama pun bahasa yang sama. Jadi batik tu memang mungkin batik pun aku tak tahu nak cakap sebab bukan kita punya expert apa? Iyalah. Kita punya kemahiran lah nak bercakap pasal budaya ni. Tapi just kita punya pandangan lah. Pandangan kita, kalau nama pun sama batik, itu bukan menandakan aku claim kau punya budaya, bukan. Sebab bila kau dalami
batik yang ada kat Malaysia dengan batik yang ada kat Indonesia memang sangat-sangat berbeza. Yes, betul. Daripada segi seni dia, Mm-mm. daripada segi corak dia, Mm-mm. kalau macam kat Malaysia dia lebih kepada fauna tau. Yes, Fauna bunga-bunga. kau tahu fauna. Mm-mm. Mm-mm. Macam tu. Kalau macam batik Indonesia dia lebih pada benda hidup, macam burung, Mm-mm. Mm-mm. betul Betul, tak? betul. Lepas tu macam aku pun Sebenarnya tak boleh nak cakap lah sebab kain dia pun lain lah bro. Kain dia pun lain. sebab kat Malaysia dia suka pakai batik ni, dia suka padankan dekat satin tau. Betul. Kalau sini Kain kan satin kain yang licin cotton. tu. Mm-mm. Ha. Sebab aku Tapi pernah pergi ada tu juga. tempat batik ni. Dia tu memang design dia berbeza bro. Lagi satu dia ni dia batik cetak tau. Dia cetak, bukan dia lukis macam tu tak. Kebanyakannya kayak itulah. Yang kat Malaysia. Kat Malaysia. Ada juga yang lukis. Kalau kau pergi kat KL, ada satu tempat memang khas batik. Konten aku terakhir sebenarnya aku nak buat pasal batik tau. Itu betul lah. Itu Pasal wajib buat sebenarnya. Pandangan orang seni batik ni. Aku jujur konten tu tak naik. Aku cancel konten tu. Yang patutnya mulai buat tu bro. Aku dah shoot, aku dah pergi dekat tempat tu dan aku tanya sendiri orang yang buat batik tu. Dia memang dah lama buat batik. Memang lukis on the spot lukis. Lepas tu aku tanya dia. Aku tanya apa sebenarnya batik ni? Kalau mengikut pandangan dia, sebab dia artis kan. Dia artis melukis batik. Dan dah lama dalam bidang tu. Bila aku tanya, batik ni sebenarnya berasal daripada mana? Ini yang dijawab Ini yang dijawab. Bukan aku mandai-mandai. Ataupun kalau dia tipu aku tipu korang lah. Ini apa yang dijawab. Batik ni asal muasal dia memang daripada Indonesia. Tapi kita kena faham dia cakap. Dulu kita tak ada nama Indonesia, kita tak ada nama Malaysia, kita tak ada nama, semua tak ada. Kita ada nama Nusantara. Kita ni, jadi kita berkongsi budaya. Dan kau kena faham juga, ada yang daripada Indonesia, tanah Jawa ke sini, daripada sini ke sana. Dan bila bertukar-tukar tu, budaya dibawa. Jadi bila budaya dibawa, dia akan ada perubahan tau. Macam kat Malaysia, batik dia more pada macam ni. Dia dah improvise banyak tau. Yes, macam betul. Indonesia punya batik dia macam tu. Macam bahasa juga bro. Kalau kau nak tahu bahasa Indonesia ni, kenapa ada perbezaan sikit dengan bahasa Melayu Malaysia. Kita tengok siapa yang jajah kita. Ya, betul lah. Indonesia yang jajah korang Belanda. Betul. Yang jajah Malaysia yang paling terbaru Inggeris. Kalau kau nak tahu bahasa-bahasa contoh macam kita orang kan, pinjam towel kau, towel. Kita orang panggil tuala tu, towel. Towel tu pinjaman daripada bahasa Inggeris. Ini korang anduk, betul lah anduk kak? Anduk tu bahasa, kalau kau nak tahu, anduk tu bahasa Belanda. Kalau kau tak tahulah ni aku nak bagi tahu kau ni. Okay. Anduk tu bahasa Belanda. Dan bila dipinjam, Indonesia Melayu dia macam ni, Malaysia Melayu dia macam ni. Jadi ada perbezaan dan kita tengok siapa yang jajah kita. Macam tu juga budaya. Mana budaya tu letak, dekat mana budaya tu berkembang, dia akan jadi macam tu. Walaupun berbeza, seni dia tetap sama. Jadi tak ada istilah claim. Sebab budaya ni untuk dikongsi, bukan untuk diklaim. Untuk dikongsi dan untuk dibanggakan. Yes, betul bro. Itu betul itu. Jawapan yang bernas ya. Sebab kita ini memang sebenarnya satu Nusantara. Cuma kita dipecahkan oleh penjajah sebenarnya kan. Untuk pertelingkahan ini mungkin memang akan ada lah sampai bila-bila. Sebab memang budak-budak ni kadang yang tak tahu sejarah, mungkin dia akan merasa, "Oi, kenapa batik ada dekat Malaysia? Kenapa lumpia ada di Malaysia?" Padahal memang itu dibawa nenek moyang. Popia. Popia.
Itu pernah ada isu juga Faham. bro itu Popia tuh. Okey, lumpia bro, Hmm. bahasa lumpia tu pun diguna pakai oleh Filipina tau. Hmm. Dan kuih ni pun sama, popia. Sama juga So macam mana? sebiji gitu. Sama, sebiji. Jadi kita memang se-Asia Tenggara ni memang share budaya, share Ya. makanan yang sama sebenarnya. Sebab memang Nusantara tu lah kan bro. Even even Thailand pun, bahagian-bahagian selatan Thai tu pun banyak yang budaya Melayu sebab ramai orang Melayu sana. Betul. Dan orang Malaysia tak pernah nak salahkan orang sana pakai budaya Melayu sebab diorang memang orang Melayu. Jadi takkan kita nak halang dia pakai budaya dia. Yes. Walaupun dia lain negeri, lain negara, Mm-mm. dia tetap orang Melayu. Contoh macam dekat Pulau Kokos. Kalau kau tahu Pulau Kokos ni Australia tau. Australia tak silap aku. Pulau tu dipenuhi oleh orang Melayu. Kalau kau tak tahu. Dan budaya Melayu kat sana memang masih sampai sekarang. Jadi takkan kita orang Malaysia walaupun dia orang Australia, kau jangan pakai budaya Melayu sebab kau orang Australia. Tak boleh. Diorang memang ada hak dengan budaya diorang walaupun diorang bukan warga negara Malaysia. Macam tu jugalah orang Jawa kat sini. Orang jangan Okey. cakap itu budaya Indonesia. No, itu sebenarnya bukan budaya Indonesia. Itu budaya bangsa sebenarnya, bukan budaya negara. Jadi bangsa yang membawa tu dia ada hak untuk guna budaya tu. Macam tu lah. Iyalah betul lah. Sebab kita tengok Betul kan tak? Malaysia ni ada berbilang kaum kan. Ada Betul. Jawa, ada Minang, ada India, ada Cina, bahkan banyak lah. Sebab saya pun kalau pergi Johor kita makan makanan khas Jawa pun ada kan. Dan waktu itu kan Betul. aku pergi di mall ni di Johor ini pun ada pertunjukan wayang orang tau tak? Wayang kulit. Bukan wayang orang, dia macam eh waktu itu kalau tak silap aku Bandung Bondowoso tuh. Itu cerita wayang, cerita zaman dulu. Tapi ini diperankan oleh orang Malaysia dan orang yang memerankan bukan wayang kulit gitu. Jadi baju dia pun baju adat Jawa, ada kebaya, ada baju-baju Oh, wayang kalau macam gitu. tu orang panggil teater. Kalau orang orang yang memeran dekat atas pentas tu, Mm-mm. Teater lah. kat sini panggil teater. Teater. Iyalah, tapi itu wayang orang pun boleh dipanggil sini dulu wayang orang Orang. gitu loh. Itu pun dia Ah. dari segi lagu-lagu itu pun lagu Jawa gitu loh. Dan cerita itu pun cerita Jawa. Bandung Bondowoso itu cerita Betul. daripada Jawa gitu loh. Okey, kalau nak menjawab pasal hal menyentuh bro, macam aku cakap tadi, orang Malaysia ni dia more pada terbuka tau. Betul. Yeah. Dia terbuka. Dia tak kisahlah lah tu budaya siapa pun, once menarik untuk kita ceritakan, menarik untuk kita sebarkan fakta dia, cerita dia, orang ni walaupun aku Melayu aku tertarik. Oh, macam ni cerita dia. Macam tu. Nak tahu fakta, nak tahu jalan cerita. Dia bukan semata-mata aku duduk Malaysia, aku kena sebarkan punya budaya. Bukan kita tak cinta budaya sendiri. Cuma kita pun kena ambil tahulah budaya luar macam mana. Jadi kita tak macam mana? Bila kita sampai ke negara tu kita tak terkejut dengan budaya dia orang. Macam itulah. Okay. Jadi lagi-lagi kita sebelah-sebelah Malaysia Indonesia berkongsi pula budaya. Memang kalau kat Malaysia, kalau kau tengok program-program Malaysia TV ke apa, memang akan selalu disebut Indonesia. Macam mana aku pun pelik kenapa orang sana pun masih ada yang berfikiran yang Malaysia sebenarnya Malaysia ni tak baik dengan diorang. Sebenarnya tak. Kalau kau datang sini kat Malaysia, kita sangat-sangat welcome untuk saudara kita. Saya rasa kan orang yang berfikiran begitu tu dia belum pernah ke Malaysia gitu loh. Contoh, kalau aku sendiri yang ada di Malaysia tu aku merasa aman walaupun aku orang asing kan, tapi itu merasa aman, nyaman dan orang-orang di sana pun welcome. Ada lagi orang yang kalau kita pergi Johor tu, bahkan dia orang ni bercakap Jawa dengan kita ni. Seolah-olah dia ni Betul.
suka gitu loh. Woi, terus ngomong Jawa gitu. Enak. Itu yang kita nak ubah sebenarnya. Kita tak perlu nak sampai dulu kat negara tu baru kita tahu. Faham tak? Yes, Kalau betul. macam tu takkan nak 240 juta rakyat Indonesia kena datang Malaysia. Tak mungkin bro. Tak mungkin kan? Iya betul lah. Betul. Jadi tak perlu sampai nak datang untuk kenal. No. Kau kena ubah pandangan, kau kena ubah Mindset dia orang mentaliti. lain. Mindset betul. Bukan sekadar Indonesia. Mindset sebab segelintir orang Malaysia pun ada yang berfikiran macam tu. Jadi kena ubah mindset ni. Tak perlu kau pergi negara dia, cukup dengan positif je bro. Ya, Kau betul. berfikiran positif, engkau buang negatif, tak perlu bergaduh dekat komen tu, claim sana claim sini. Tak perlu yang tu je. InsyaAllah kau akan aman. Kau takkan nampak dah pergaduhan kat sosial media ni. Kurangkan negatif tu je bro. Tapi Iyalah. susah. Walaupun macam kita ni buat konten, niat kita untuk macam tu. Memang niat kita memang untuk nak satukan pun. Yes. Tapi memang akan ada bocah-bocah ajaib yang akan masuk. Mungkin Itu yang itu masalah dia tu. yang komen negatif ni mungkin bocah-bocah lah, boleh dikatakan ni masih budak-budak lagi lah. Kalau yang berfikiran matang, saya rasa pun tak begitu bro. Sebab kalau kita tengok kan, orang Indonesia ni berapa ramai dekat Malaysia tu. Betul. Jadi dia orang ni mungkin ya, kalau anak-anak dia orang pun pasti dia akan faham yang bapak saya ni mencari rezeki di Malaysia. Kenapa saya harus benci Malaysia kan gitu. Ini mungkin orang-orang Istilah benci ni bro, istilah benci ni hanya ada di media sosial bro. yes. Ini aku akui. Uh-uh. Istilah benci ni, once kau pakai fake account, orang tak kenal kau boleh je bebas. Betul. Kau boleh bebas brum bam. Betul. Dekat Malaysia pun even sesama Malaysia lah. Sesama Malaysia. Bila kau pakai account sebenar, kau takkan berani maki hamun. Takkan berani. Sebab Betul. orang kenal kau. Betul. Jadi kau akan segan. Lagi-lagi kau ada keluarga. Orang nampak, wah, kau macam kau dengan keluarga macam ni, kau peperangai macam ni, kesian lah orang tengok. Tapi once dia tukar dekat fake account yang orang tak kenal, pum pam. Jadi mentaliti ini yang kita nak. Tapi Jangan ada lah. Tapi penyakit itu memang ramai bro. Penyakit itu. Penyakit tu memang orang Nusantara memang ramai. Nusantara. So nak elakkan Mak Saleh pun boleh koyak. Mak Saleh pun boleh koyak. itulah pasal. Dia sekali kau buat hal dengan orang Nusantara, memang kau kena bom dekat media sosial. Itulah. Dia bukan penyakit orang Indonesia, bukan penyakit orang Malaysia, dia orang Nusantara ni. Aku dah perhati dah, Filipin ke Thailand ke Vietnam sama juga. Kau buat masalah dengan orang, dia memang kena serbu kau dengan media sosial. Macam tu lah. Bisa drop sebenarnya mentaliti tu, kita nak cakap macam mana, kita semua masih ada di kelas mentaliti yang masih menengah. Tak boleh terbuka. Bukan nak cakap rendah, dia masih tak boleh terbuka. Faham tak? Banyak je yang bermentaliti tinggi, berfikiran waras, yang pandai-pandai banyak. Cuma kita terlalu ikut trending. Okey. Orang ni maki, okey kita pergi maki. Macam tu. Kita Gitu. punya sifat. Lepas tu ikut. Kita balun jugalah, apa lah, kita ikut je lah. Balun juga. Balun je. Benda ni jadi kat diri sendiri bro dulu. Benar. Benda ni kita pernah lalui dulu. Aku pun pernah maki kau dulu. Apa benda bro ni? Tapi once aku fikir balik, tak perlu kot sampai macam ni sekali. Ya betul bro. Aku dulu ramai juga sebenarnya yang maki hamun aku dekat YouTube ni. Tapi aku masa bodoh je. Aku just share gitu. Share apa yang aku nampak, apa yang aku rasa. So aku share lah dekat situ. Tiba-tiba feedback orang Malaysia ni bagus juga bro. Orang Malaysia ni macam dia tu suka gitu loh.
bila tengok aku cakap orang Indonesia dia boleh buat, masa tu kan memang tak ramai macam sekarang ni kan orang buat YouTube. So macam feedback dia orang pun Betul. bagus. Lepas tu dia suruh pergi sini, pergi sini, pergi sini gitu. Secara tidak langsung aku So kan memperkenalkan Malaysia tu seperti ini, macam tu. kalau macam mengikut aku punya pengalaman buat konten Indonesia di Malaysia kan, Hmm. hampir 75% lah yang menonton video aku tu daripada Indonesia. Itulah. Feedback yang aku dapat pun rata-rata semua positif. Nah, Dan segelintir je yang akan masuk bocah tu lah. buah api sikit. Buah api sikit. Bila orang dah berbuah api akan datang bubur minyak. Bubur minyak, Yes. bubur Betul. ranting kayu. Ha. Dia bubur semua benda, jadi terbakar. Ha. Aku pula yang pening, aku nak delete ke tak nak delete ni? Macam tu, komen. Ha. Sebab Itu patutnya bila delete je datang lah satu agar tidak komen, menjadi api bro, kalau aku rasa kan. dia bila datang satu komen negatif, kan? Bila datang satu komen negatif, contohlah aku ni user YouTube, aku datang, okey, aku dengan niat aku awal, wah aku nak komen positif ni. Aku nak komen positif. Lepas tu ternampak pula komen negatif. Aku pun pergi baca lah isi komen negatif tu. Berperang. Berperang kan? Iyalah. Berperang. Yang seorang kau Indon, yang seorang kau maling. Babi kau kutuk aku punya negara. Aku pun ikut sama. Aku nak kutuk juga. Padahal awal-awal kau punya niat tu nak komen positif. Payah. Kau nampak pula komen negatif tu. Betul lah. Jadi macam tu lah, api dia tu kita permulaan pun dia tu. terikut lah kan. Sebab tu Siapa yang kadang tak sayang kalau negara, bro? kalau kita nampak komen-komen yang negatif tu, kita terus tinggalkan je bro. Tak payah kita layan. Kalau kita layan pun akan Itu yang kita kena berada ubah di sebenarnya. di zone kebakar juga gitu loh. Itu yang kita kena ubah sebenarnya. Kita kena abaikan komen-komen macam tu. Kita skip je. Bila kau pandai abaikan, dan orang akan belajar tau. Wah, orang dah tak berminat dengan komen-komen macam ni. Dan generasi akan datang akan mula belajar, okey, orang dah tak suka komen-komen macam ni. Dan orang akan teruskan. Kita punya cara pemikiran akan level up tau. Akan meningkat sedikit. Okey, maki-maki ni dah tak ada dah. Macam tu. Tapi bila kita pun yang dah besar, yang dah matang ni pun buat kerja macam tu, anak-anak kita apa lagi? Benda ni takkan berubah. Betul. Jadi kita akan berubah generasi kita sekarang ni. So kita mulai dari sekarang lah maknanya. Kita mulai dari sekarang, kita ubah mindset kita ni agar lebih baik lah. Jangan kita terprovokasi. Sebab memang kita ni mudah terprovokasi sebenarnya. Apalagi ada yang menyulut api tu. Pahlawan. Janganlah pahlawan sangat. Pahlawan. Kalau pahlawan sangat ni jadi teruk jadinya sebenarnya. Betul. Sebab sekarang ni kan bukan waktunya merdeka dalam darah. Di sikit benda pun menggelegak darah. Itulah darah anak muda ni. Okay bro, so harapan kau ni macam mana dengan adanya YouTuber macam kita orang lah. Saya bahas Malaysia dan ramai juga sekarang kan. Kau tahu sendiri yang orang Malaysia banyak juga yang reaction tentang Indonesia. So harapannya macam mana tu? Harapan aku satu je, jangan putus asa. Korang dah ada platform yang macam ni. Kalau nak tunggu sampai, ni pesanan ni untuk diri sendiri jugalah. Kalau nak tunggu sampai orang berfikiran positif, nak tunggu sampai bila? Okay. Kalau tak ada pendorong-pendorong macam korang ni kan. So aku respect lah pada YouTuber-YouTuber yang masih meneruskan topik dua negara ni. Memang sangat-sangat mencabar kalau korang bawa topik. Betul. Berat bro sebenarnya bro. Lagi-lagi menyentuh isu-isu ni. Lagi-lagi menyentuh bab isu-isu semasa, lepas tu isu-isu yang ada titik perbezaan. Contoh ada salah satu YouTuber yang suka mereact. Bagusnya kat Malaysia ada macam ni, kat Indonesia tak ada. Okey. Once disebut macam tu,
Ataupun bagusnya kat Indonesia macam ni, kat Malaysia tak ada. Kat situ adalah titik perbezaan. Ya, Dan betul. akan trigger orang. Asal pula tak ada. Kau tak pusing seluruh Malaysia lah tu. Betul. Kau tak nampak. Terjadilah Kau tak pusing api seluruh di Malaysia situ lah. kan. Dia akan jadi bergaduh lah. Mm-mm. So bagi aku, kalau kita nak mereact sesuatu benda, kau cukup react je. Jangan bandingkan. Sebab perbandingan ni dia akan jadi satu masalah tau. Walaupun hal tu sebenarnya tak perlu pun ada masalah. Betul bro. Tak perlu pun. Kalau kita macam aku Ha-ha. kalau tengok video yang membanding-bandingkan ni, aku tak ada masalah. Itu untuk aku. Tapi untuk orang lain belum tentu. Yes, betul. Itu tak boleh kau nak samakan. Aku tak ada apa-apa, kenapa kau nak marah? Itu hak dia lah nak marah. Itu Okay. pemikiran dia. Jadi lebih baik elakkan benda-benda yang membandingkan ni. Sebab membandingkan ni dia akan, kau nak jatuhkan negara aku ke macam tu. Dia akan ada satu pemikiran macam tu tau. Betul. Kiranya kau nak beritahu satu dunia yang negara aku ni mundur. Macam tu lah. Jadi Betul. korang nak mereact boleh. Ni pesanan aku kat kawan-kawan YouTuber Cik. Dengar. Korang, korang nak mereact boleh. Tapi elakkan perkataan, kat Indonesia macam ni, tak ada. Kenapa kerajaan dia macam ni? Kenapa kerajaan dia tak buat macam ni? Itu kerajaan korang mesti ada jawapan. Kenapa belum ada kat Indonesia? Betul. Datang pula satu, kat Indonesia dah start pun kereta api laju daripada Jakarta Bandung. Yes. 1 minit sampai. Contohlah. 1 minit sampai. Kat Malaysia tak ada. Malaysia tertinggal. Jangan. Kau patut bangga benda tu ada. Tapi tak perlu nak merendahkan orang lain. Macam tak perlu. Benda tu tak perlu. Just react je. Just react dan nikmatilah apa yang kau react tu. Janganlah banding-bandingkan. Bila kau banding-bandingkan, mulalah datang trigger tu. Dia akan datang komen-komen bodoh ni. So, maknanya jangan menyulut api lah bro ya. Betul. Engkau bukanlah sebab aku. kita ni bukan apa ya, bukan punya pengikut sikit. Jadi kita harus pikir matang-matang lah. Jangan asal cakap lah boleh katakan ya. Sebab bila dah jadi content creator ni, you all semua ada follower tau. Itulah pasal. Dan follower akan membincangkan topik yang korang sediakan dekat follower korang. Konten-konten ni lah. Dan korang sepatutnya bertanggungjawab. Sebab macam aku cakap tadi, aku bertanggungjawab dekat konten aku. Yes, betul. Dan korang yang buat konten ni bertanggungjawab dekat konten korang. Betul. Kalau korang bagi konten yang menyebabkan pergaduhan, bukan salah netizen. Netizen semua, ada 100 orang netizen, tak ada seorang pun yang akan sama cara pemikiran diorang. Kalau sama sikit pun ada. Ada sikit lah. Tapi mereka mesti ada beza-beza punya pendapat. Jadi kau nak dapatkan 100 orang punya pendapat untuk sama, susah. Jadi elakkan benda yang negatif. Bila kau bubuh negatif sikit je, confirm kena hurung. Macam semut dapat gula. Macam tu lah. Betul lah bro. Betul. Jadi itulah pesan aku, tak perlu banding-bandingkan. Just react. Nikmati apa yang kau react. Jangan sekali sebut, bila nak Indonesia nak ada. No. Tapi korang dah ada apa yang korang ada. Malaysia dah ada yang apa Malaysia ada. Korang ada, Malaysia tak ada. Malaysia ada, korang tak ada. Jadi syukur je lah apa yang ada sekarang. yes. Okay. Thank you bro. Udah meluangkan masa bersama Bang Ray di sini. Thank you untuk pembahasan kali ini cukup menarik dan terima kasih mendapatkan tausiah. Jadi thank you bro. Kau ajak aku berbual memang apa? Takkan habis. Takkan habis. Kau kena tamatkan. Baik kau kena tamatkan benda ni. Thank you sebab dah jemput. Okay. Thank you bro. Apapun semoga semakin sukses, semakin berjaya. Jadi kita rindu comeback lah bro. Comeback secepatnya ya. InsyaAllah ya. Boleh bro. Okay. InsyaAllah. Okay guys, aku mungkin rindu juga nak mengopi dengan kau, nak mengopi dengan kau. Okay. Kalau COVID ni dah tak ada, gerbang dah buka, kau datang balik. Beres.
Oke guys, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Jadi terima kasih. See you in the next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.